Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama yang tuan, kita mengucapkan jutaan syukur kehadiran Ilahi kerana syukur yang mulia ini, dan kita dapat kumpul bersama-sama untuk solat subuh secara berjemaah yang akan dipimpin oleh imam kita. InsyaAllah kita teruskan subuh kita pada pagi ini dengan forum subuh. Sebab kita ingat masa lagi tak pernah buat orang forum biasa maghrib, tapi insyaAllah hari ini Allah akan tentukan tuan-tuan dengan rahmat dan kasih sayangnya kita berforum pada pagi ini dan membincangkan seperti mana tuan-tuan kita cakap satu hal itu yang sangat rare, sangat jarang diperbincangkan, tetapi sangat penting tuan-tuan, iaitu berkaitan dengan faraid dan juga keputusan. Kalau tuan-tuan tengok poster yang telah disediakan, hari ini kita ada 3 speaker, tapi disebabkan masa kita terhad tuan-tuan, saya bertindak untuk menjadi moderator saya. InsyaAllah. Salawat dan salam kepada Junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada isteri-isteri baginda, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in, seterusnya kepada barisan ahli ulama kita, tuan-tuan, masyayikh, asatizah kita yang telah menyumbang dahulu mereka, masa mereka, harta benda mereka demi dakwah dan pembangunan Islam, insyaAllah. Membuat kalimah ringkas, saya tak nak cerita panjang sebab masa kita sangat mencemburui. Hari ini kami hadir di Sabah Kota Kinabalu, asalnya untuk merapikan pelancaran buku yang baru ditulis oleh Ustaz Izzat dan Bapak Kenal Izzat. Jadi kami ambil keluar dari keluar untuk kita bersilaturahmi, cari uang pada masjid yang tertentu untuk terima kami dan faraid daripada segala itu untuk berprogram. InsyaAllah. Maka sebelum kita teruskan program forum kita di Papua, elok kiranya kita berkenalan. Saya sendiri pernah berprogram dari Papua sebelum ini dalam satu forum maghrib. Jadi tak apalah kalau saya tak kenalkan diri saya. Di sebelah kiri saya duduk panel ini masih advice dan kemampuan, insyaAllah. Dan sebelah kiri saya kemampuan dan pembuku saya Ustaz Ibn Hadis bin Muhammad yang merupakan timbalan presiden kita, iaitu Tuan Muhammad Faraid Malaysia, dan beliau merupakan asal kelahiran di Sembilan, tapi membesar di Selangor. Cakap Rui tak lagi, cakap KL selalu Malaysia. Jadi pembahasan beliau di Global Professional berkaitan dengan perancangan lagu Islam daripada Universiti Malaya. Merupakan penulis buku Faham Faraid, mempunyai tauliah mengajar agar Islam daripada Islam, dan sering membuat kelas-kelas Faraid dan sama ada secara online dan juga secara offline. Waktu saya seorang tuan-tuan, dia berasaskan ataupun dia membuat kelas berkaitan dengan kiraan faraid berlapis, menggunakan Microsoft Excel. Dan sampai tuan-tuan, ada salah seorang da'i kami di Kedah, Ustaz Islihan, dengan berkat apa yang diajar oleh guru, beliau menyelesaikan kes perkiraan faraid berlapis sebanyak 52 lapis kematian. Puan-puan, 52 lapis kematian ini
maksudnya contoh suami mati, si mati tahu, isteri mati, si mati ibu. Dan berlaku lagi 50 kematian dalam kes tersebut. Itulah kehebatan dan kelebihan atau Ustaz Ibrahim, insyaAllah dan beliau akan menjawab persoalan-persoalan dan saya akan katakan sebentar insyaAllah. Dan di sebelah kiri kita tuan-tuan, seorang yang segak, tegak, sadu, tidak asing, tidak asing lagi tuan-tuan, merupakan seorang da'i faraid di bawah Pertukuhan Mu'afarat Indonesia yang merupakan seorang penghulu kampung dalam jalan perempuan bangsa faraid. Kita ada di sini, Ustaz Ridwan bin Samsudin, graduan dari Universiti Al-Azhar Mesir dan kuliah syariah Islamiyah di Kairah, insyaAllah. Bapak, ringkasan untuk perbincangan kita hari ini, kita mungkin akan ada slot. Soalan saya yang ada cuma nak kalian saya kepada panel kita, dan satu sesi kalau sempat tuan-tuan kita buka untuk soal jawab kalau sempat. Jadi tuan-tuan kalau ada soalan boleh ditanyakan, dan kalau soalan yang saya tanyakan mungkin tuan-tuan ada semua, anggap saya sebagai bulan kaji tuan-tuan, insyaAllah. So tanpa berikan masa, saya nak bertanya kepada Ustaz Ibn Hadis dan saya tuan-tuan juga, sebab Ustaz boleh tak terangkan kepada kami Ustaz, apa sebenarnya faraid? Apa sebenarnya faraid? Sehingga kan tuan-tuan kata Ustaz, sekarang ni faraid ini seolah-olah lelaki hidup dicerca, dilihat siapa? Orang kata faraid waris gender tak adil, merusakkan. Tak perlu Ustaz cerita sikit apa faraid dan kenapa turun di faraid. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهم النبي وعصيان اللهم اجعلنا من المخلصين أما بعد. Alhamdulillah, terima kasih sahabat saya Fadil Ustaz Nazmi, yang berhormat sahabat saya Fadil Ustaz Tuan, pengurusi masjid, para imam, bilal, usia dan barisan pimpinan DPK Masjid Daerah Jatan. Kita lupa kepada para jemaah yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, menjawab soalan yang ditanya oleh tuan moderator berkenaan dengan apa itu ilmu faraid. Secara ringkasnya, kalau kita faham, yang pertama kita ada harta. Yang kedua kita ada ahli waris. Dua. Dan yang ketiga kita meninggal dunia. Dan apabila kita meninggal dunia, kita meninggalkan harta dan juga ahli waris. Bagaimana kita nak selesaikan pengurusan harta dan ahli waris tersebut? Sebab harta itu bukan harta kita lah, sebab kita dah tinggal dunia. Kadang-kadang orang kata ni si mati ni ada harta lagi ni, ada mausik, ada masih lagi harta kembali milik si mati. Sedangkan apabila si mati itu meninggal dunia, harta itu bukan harta dia. Jadi milik siapa? Milik ahli waris. Baik. Kemudian milik ahli waris, bagaimana pembahagiannya? Ataupun terutama sekali siapa ahli waris itu berhak? Adakah semua ahli keluarga si mati itu merupakan ahli waris ataupun sebahagian saja?
Baik, kalau sebagian saja berapa kadarnya sebagian mereka ke depan. Jadi, kita faham pada sini ilmu faraid nak menceritakan tentang pembahagian harta pusaka si mati kepada ahli waris yang pertama. Yang pertama harta pusaka, yang kedua ahli waris. Dia akan menceritakan apa itu harta pusaka. Adakah seluruh harta si mati itu contoh dia meninggalkan berita 2 juta ni 2 juta dekat datanya 2 juta ni kan bagilah 10 juta 10 juta adakah 10 juta itu akan diwarisi oleh semua ahli waris mati. Sebagai ada syarat-syarat untuk menjadikan harta itu sebagai harta pusaka. Yang antara ini contohnya harta yang halal. Harta yang halal, maksudnya kalau si mati itu ada harta yang tidak terlalu syariah, harta yang haram, harta daripada makanan sebab contohnya, maka harta itu tidak menjadi harta pusaka dan tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Satu. Yang kedua, berkaitan dengan harta pusaka, dia ada peringkat ataupun tapisan-tapisan yang perlu kita buat sebelum harta itu diparaikan kepada ahli waris. Dia ada 4. Kalau ada, kalau tak ada, terus pada ahli. Contoh, duit itu 5 juta setelah kita tolak duit yang tidak pada syariah dan syarat-syarat yang lain, tinggal 5 juta. Adakah 5 juta terus bagi pada ahli waris? Tidak. Dia akan ada step-step dia. Antaranya tuntutan harta secara langsung, kemudian kos urusan jenazah, serigaskan penalilan itu bagi kurang upah mereka. Tapi kami tak bawa ketiga dalam kerja satu lagi. Kita lain, naik kita lain, dan ketiga pun kita lain. Tak bawa untuk kumpulan sahabat tempat apa yang hantar itu ambillah kita lepas kau nanti. Baik, yang pertama tuntutan harta secara langsung, yang kedua kos urusan jenazah, dan yang ketiga hutang si mati kena bayar. Hutang berapa? Ada 2 juta. Kita tolak 5 juta, tolak 2 juta. Tinggal yang ketiga 3 juta. Jadi yang keempat wasiat. Keempat wasiat. Kalau ada contoh dia wasiat berapa juta, ada wasiat 2 juta. Itu kan kita tengok kan 2 juta boleh dilulus atau hutang. Sebab bagi tadi tinggal 3 juta yang diluluskan oleh syariat adalah 1/3. 1/3 dah boleh 3 juta, 1 juta. Yang diwasiat berapa juta tadi? 2 juta. Kena tolak. Tak boleh ambil 2 juta. Dan wasiat itu tidak terbatal walaupun melebihi daripada kadar yang telah ditetapkan oleh syariat, iaitu 1 juta. Maka tolak 1 juta wasiat, bagi tinggal berapa? Tadi 2 juta, jadi 3 juta. Yang diluluskan oleh wasiat 1/3, 1 juta. 3 tolak 1, 3 lagi 2. Ada 2 juta itu kepada ahli waris. Itu berbincang tentang harta satu. Yang kedua berbincang tentang ahli waris. Yang pertama daripada ahli waris mati bukan semua menjadi ahli waris. Hanya ahli waris, ahli keluarga yang tertentu saja menjadi ahli waris. Contohnya macam datuk kan. Datuk kita dulu si mati ada 2 datuk. Datuk sebelah bapa, datuk sebelah ibu. Datuk sebelah bapa ahli waris, datuk sebelah ibu bukan ahli waris. Walaupun dia ada hubungan darah. Baik, ahli waris, adakah semua ahli waris itu mendapat pusaka? Tidak juga. Ahli waris tertentu saja sebab apa? Sebab ada berlaku penghalangan. Contoh si mati ada bapa, kalau ada bapa, ada datuk sebelah bapa, datuk sebelah bapa tak ada. Sebab bapa menghalang datuk. Dan juga bahagian kepada ahli waris tersebut. Kalau bapa dapat berapa bahagian, apa syarat-syaratnya. Itulah perbincangan berkaitan dengan ilmu faraid antara ini. Baik. Sebelum kita dah jadi saya kenapa disebut dari faraid? Oh, okey. Kisah ni. Antara salah satu sumber hukum faraid dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11. Allah berfirman, "Yusikumullahu fi auladikum lil-dzakari mithlu hadzil unthayayn." Hingga habis ayat tersebut banyak
sebab diturunkan ayat tersebut. Dalam ayat ke-11 telah menceritakan bahagian bagi anak lelaki, anak perempuan keluarga. Kemudian bahagian anak perempuan sahaja. Kemudian bahagian bapa bahagian ibu dalam ayat yang ke-11. Jadi sebab diturunkan ayat ke-11 ini berdasarkan kisah Sa'ad bin Ar-Rabi', seorang sahabat baginda Rasulullah SAW, yang mana isteri Sa'ad bin Ar-Rabi' ini datang bertemu dengan Rasulullah SAW membawa dua orang perempuan Sa'ad, dan dia mengadu pada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, di sini dua orang anak Sa'ad bin Rabi', yang mana Sa'ad ini telah pergi berperang bersama denganmu di peperangan Uhud, dan Sa'ad telah mati syahid dalam peperangan tersebut. Baik. Kemudian datang pakcik pada dua orang anak perempuan ini, maksudnya adik ataupun abang kepada Sa'ad. Tadi kita mentionkan adik ataupun abang, tapi dia kata pakcik pada dua orang perempuan ini. Dan dia datang ke rumah Sa'ad dan mengambil seluruh harta Sa'ad, semua harta Sa'ad, dan dia tidak meninggalkan kepada anak dua orang perempuan. Bagaimana kita nak mengampuni mereka jika harta kan tak ada, kahwin macam mana, tak ada duit? Jadi kenapa adakah pakcik dua orang anak perempuan yang melakukan kezaliman terhadap dua orang perempuan ini? Dan sebenarnya pada zaman jahiliyah dia dah ada sistem pewarisan. Pembahagian pusaka sudah ada sebenarnya. Cuma pembahagian itu hanyalah diberikan kepada lelaki dewasa saja. Maksudnya isteri Sa'ad kan perempuan terdapat. Kemudian anak perempuan Sa'ad orang pun terdapat. Adalah perempuan kanak-kanak tadi. Sebab dia mesti disyaratkan mestilah lelaki dewasa saja yang berhak mendapat harta pusaka sebenarnya. Jadi kenapa lelaki dewasa saja? Kenapa? Jadi ketika itu alasan orang Arab jahiliyah yang mengatakan bahawa yang berhak mendapat harta pusaka adalah lelaki dewasa, sebab pada zaman jahiliyah, kita maklum kalau kita baca sejarah, orang Arab itu dalam kabilah-kabilah berkuah-kuah, dan mereka telah saling berperang dalam kuah-kuah tersebut. Jadi yang mempertahankan kuat daripada serangan musuh itu adalah lelaki dewasa. Perempuan kadang-kadang letak golongan yang lemah dapat mempertahankan kabilah. Jadi dengan alasan itulah mereka mengatakan bahawa yang berhak mendapat harta pusaka adalah lelaki dewasa saja. Perempuan kadang-kadang tak dapat pusaka. Kalau kita ikut logik macam itu kan, logik lah. Dah apa nak melawan pertahanan kabilah, kau yang dulu tanya kat rumah, dah pergi tu dapat pusaka. Tak patut lah kan. Jadi itulah yang dibuat pada permulaan Islam. Jadi pakcik pada orang perempuan dia betul lah cara itu, sebab dia buat sistem pembahagian bagi zaman jahiliyah. Mendengar bagi aduan daripada Islam itu, maka baginda Rasulullah SAW yang bagi dalam kitab Allah akan memberikan hukum berkenaan dengan perkara ini. Sebab ketika itu tidak ada hukum berkenaan dengan pembagian harta pusaka menurut syariat Islam. Maka dalam turunlah ayat yang ke-11 yang saya bacakan tadi. Itu kisah dia. Maka dapatkan selepas turun ayat tersebut, ayat 11 dan 12, sebab dalam ayat yang ke-12 diceritakan bahagian isteri, suami dan isteri. Selepas turunnya ayat tersebut, maka Rasulullah SAW memutuskan kepada pakcik yang mengambil harta satu, pakcik orang perempuan itu, dan memberitahu, mengatakan bahawa isteri Sa'ad mendapat 1/8. Sa'ad bisa mendapat 1/8. Itu dalam surah An-Nisa ayat yang 12. Walahunna rubu mimma taraktum in lam yakul lakum walad, fa in kana lakum waladun falahunna rubu mimma taraktum
bagi istri-istri kamu, mereka akan mendapat 1/4 daripada harta yang kamu tinggalkan kalau kamu tidak ada anak. Kalau kita ada anak, silakan. Dan jika kamu ada anak, maka istri-istri kamu akan mendapat 1/8 daripada harta yang kamu tinggalkan. Jadi istri sana dapat 1/8. Kenapa? Sebab ada 6 orang perempuan tu kan, 1/8. Kemudian apa ni, anak sahnya 2 orang perempuan sahaja, tidak ada anak lelaki, mendapat 2/3 dalam surah Al-Isra ayat ke-11. Ayat ke-11 ya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unthayayn fa in kunna nisaa'an fawqa ithnatayn falahunna thulutha mimma tarak wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Bagi ikut dan misalnya kalau anak-anak perempuan kamu itu lebih daripada 2 ataupun 2 dan ke atas, bagi mereka 2/3 daripada harta yang ditinggalkan. Dan 2/3. Jadi anak ni saat mendapat 2/3 bagi antara mereka 2 orang itu, bukan 2/3 seorang. Kemudian baginya kepada pakcik. Pakcik itu orang perempuan pun adik-beradik yang abang pada saat ini. Dia dikirakan 5/24. 8 campur dengan 2/3 dan setelah dapat 5/24. Baik. Itulah ringkas telah disahkan dengan mula-mula penurunan sebab diturunkan ayat kedua, dan itulah permulaan sistem pembahagian pusaka mengikut syariat Islam, iaitu mengikut hukum faraid sampailah kiamat. Terima kasih Ustaz Fikri atas jawapan yang pada saya tak berani nak betul. Bila waktu saya cakap, saya tak berani nak betul. Sebab dia boleh ikibati jawapan, Masya Allah. Walaupun dalam keadaan tenang, tak serius macam saya cakap. Tapi dia maklumkan ilmu dalam sangat berlaku. Jadi tuan sudah cerita faraid ini panduan macam mana nak uruskan pusaka yang ditinggalkan oleh si lagi. Ada rule dia, ada undang-undang dia, dan kita nak tahu soalan yang kedua kepada Ustaz Rizwan. Maaf, saya dah kalau misalnya kita dah tahu dah faraid satu panduan, ada undang-undang, ada cerita, ada syarat. Ustaz Rizwan, sejauh mana faraid ini wajib dilaksanakan? Boleh tak kita jadikan sebagai satu pilihan saja? Sebab kita mungkin ada adat, mungkin kita ada kebiasaan yang dah berlaku. Boleh tak kita anggap kita kepada sana itu faraid ini, kalau gaduh ke, kalau tak ada persetujuan ke, mahu kita punya faraid, boleh tak Ustaz? Tambah sikit dalil-dalil yang berkaitan Ustaz, insyaAllah. Silakan. Terima kasih diucapkan kepada moderator kita. Alhamdulillah, biasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertamanya saya perbetulkan sedikit dari moderator kita tentang pengenalan diri saya. Saya bertugas sebagai penghulu mukim. Kalau di negeri Sabah saya kurang pasti dipanggil penghulu atau penghulu juga. Dan dalam masa yang sama bertugas sebagai penolong mentadbir tanah di daerah, pejabat daerah dan tanah kewenangan. Jadi kalau urusan pindah pilih orang Paktas ini, atau urusan gadaian tanah das ini, atau orang DDA,
orang untuk takharus. Nanti kita akan bincangkan apa dia takharus, boleh untuk saya saksikan. Jadi berbalik kepada persoalan tadi, adakah faraid ini pilihan? Jawapannya bukan pilihan. Kerana apa? Kerana pelaksanaan faraid ini adalah kewajipan. Bila sebut kewajipan, nak kata kena buat. Sebut wajib, perkara yang mesti dibuat. Kalau tinggal berdosa. Kalau pilihan, kita boleh pilih. Sama ada nak pilih nombor 1, nombor 2, nombor 3. Bila dah berkelahi di kalangan waris, baru nak kembali ke faraid. Bermakna boleh begitu. Tetapi dari segi hukum pelaksanaannya adalah wajib, bukan pilihan. Apa dalil? Daripada Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun, walinnisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun, mimma qalla minhu aw kathur, nasiban mafruḍan." Yang bermaksud bagi lelaki ada bahagian mereka daripada peninggalan pusaka ibu bapa dan kerabatnya. Walin nisa'i, dan bagi wanita juga ada bahagian mereka dari peninggalan pusaka ibu bapa dan kerabatnya. Mimma qalla minhu aw kathur, sama ada sedikit ataupun banyak. Nasiban mafruḍan, iaitu pembahagian ketetapan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang dibacakan oleh Al-Fadhil Al-Salihin Hanis tadi, surah An-Nisa ayat yang ke-11. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayayn ila akhir ayat. Ayat 11 menceritakan tentang pembahagian kepada anak-anak. Kalau lelaki perempuan bagaimana? Lidzakari mithlu hadzil unthayayn, bahagian lelaki 2, bahagian perempuan 1. Siapa yang tetapkan ni? Allah. Bukan ulama, bukan para imam, tetapi Allah langsung menetapkan. Dalam ayat 11 juga Allah menetapkan tentang pembahagian kedua ibu bapa. Bapa ada bahagian dia, ibu ada bahagian dia secara terperinci. Wa li abawahi li kulli wahid minhum as-sulus. Bagi kedua ibu bapa 1/6 daripada harta peninggalan anaknya. Dalam ayat yang sama, ayat yang ke-11 menceritakan tentang pembahagian kepada adik-beradik seribu. Ayat yang ke-12 menceritakan tentang pembahagian kepada suami isteri. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, ila akhir ayat. Cerita juga tentang pembahagian kepada suami isteri. Dan ayat selepasnya, ayat yang ke-13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilka hududullah, wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim." Ayat yang ke-13 betulkan. Yang bermaksud apa dia? Yang demikian itu segala hukum yang tersebut adalah batas-batas syariat Allah. Dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga yang mengalir dari bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kejayaan yang amat besar. Ayat yang ke-13. Ayat yang ke-14 Allah sambung. Apa kata Allah? Firman Allah, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Dan sesiapa yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui batas, ini merujuk kepada ayat sebelumnya, yaitu dalam pembahagian pusaka, dalam hal memakan harta anak yatim. Siapa yang melampaui batas, siapa yang tidak patuh, maka akan dimasukkan ke dalam api neraka khalidan fiha, kekal ia di dalamnya, walahu 'adzabun muhin, baginya azab yang menghinakan.
Ini bermaksud hukum pelaksanaan faraid adalah wajib, bukan pilihan. Bukan bila berlaku pergaduhan, perselisihan di kalangan waris baru nak rujuk kepada faraid, tidak. Tetapi faraid ini adalah kewajiban. Tahu dahulu bahagian masing-masing, faham dahulu bahagian masing-masing. Cukup syarat untuk bertafarus, akil balik, tahu menguruskan harta, faham dan tahu bahagian masing-masing. Nak keluar tafarus daripada ketetapan faraid, silakan. Biasa yang berlaku di kalangan masyarakat kita, bahagi sama atau tak boleh aku kakak orang ambil dan aku dah ada harta sendiri. Betul tak nak ni? Betul. Berapa bahagiannya? 1/16. Faham tak 1/16 berapa? Tak faham. Harta si mati berapa? Ada 16 juta, bahagian kecil 1 juta. Betul nak lepas? Nanti dulu. Sebab apa? Faham. Dan bila faham, nak lepaskan bahagian dia, barulah ada timbul rasa redha bagi waris yang asal banyak menjadi sedikit, atau asal dapat dia menolak. Jangan ambil redha dari waris-waris yang asal sedikit jadi banyak. Saya bagi contoh. Di kalangan waris bisa kata ada 10 orang, 9 perempuan, 1 lelaki. Yang lelaki pula bangsu dan dengan seorang, 1 lawan 9. Ayah meninggal dunia, ada harta. Harta berapa? 11 juta. Ada 11 juta. Ikut hukum faraid, bahagian lelaki mithlu hazil unsayyin, 2 nisbah 1 dengan perempuan. Bermakna kaedah nak kira bagaimana yang dikatakan 2 nisbah lelaki, 1 nisbah perempuan. Bilangan lelaki kalikan 2. Dari kes lelaki seorang, so 1 kali 2, 2. Dan tambahkan bilangan perempuan. Perempuan ada 9 orang. 2 tambah 9, 11. Berapa 2 bilangan anak lelaki perempuan? Kaedah yang sama. Contoh, ada 3 lelaki, 4 perempuan. 3 kali 2, 6. Tambah perempuan 4, 10. Bermakna bawahnya 10, bahagian lelaki 2 atas, bahagian perempuan 1 atas. Lelaki 2/10, perempuan 1/10. Jadi bahagian lelaki akan dapat 2/11, bahagian perempuan akan dapat 1/11. Ada 11 juta, maka bahagian lelaki yang bungsu tadi akan dapat 2 juta. Kakak-kakak yang lain akan dapat 1 juta. Kakak yang sulung berbunyi, dek, kakak dan kakak-kakak kamu yang lain semua dah bersetuju. Dia boleh kuasa betul. Kami dah bermusyarat majoriti pula dia bunuh. Dia ingat parlimen tak apa. Majoriti kami setuju nak bagi sama rata. Boleh pakai tak? Tak boleh. Kerana apa yang dikatakan mereka bertaharus tadi? Ada syarat-syarat bertaharus. Pertama, di kalangan ahli waris bukanlah akil dan juga balik. Yang kedua, pandai dan tahu menguruskan hartanya. Yang ketiga, tahu dan faham bahagian masing-masing mengikut ketetapan faraid. Dan yang keempat, redha untuk melepaskan haknya. Jadi yang redha tadi kakak-kakak saja tak boleh mendapatkan. Kena dapat redha daripada adik yang lelaki tadi. Kalau nak bagi sama rata, daripada asal 2 juta bahagi sama rata, 11 juta bahagi 10. Seorang dapat berapa? 1.1 juta. Saya tanya Tuan Haji, kalau Tuan Haji asal dapat 2 juta, tiba-tiba dapat 1.1 juta, nak tak bagi kat mereka? Nak. Sebab apa? Faham. Sebab dia faham nilai itu berapa, maka dekat situ timbul redha dia untuk melepaskan hak dia ataupun tidak. Ini syarat untuk bertafarus. Apa tu? Dalam ayat yang ketujuh tadi, mimma qalla minhu aw kathur, sama ada sedikit ataupun banyak. Ramai di kalangan kita menganggap berkait dengan pusaka pada harta yang besar saja, dana, rumah, kereta, motor. Hakikatnya apa juga harta pusaka yang ada nilai, yang ada manfaatnya, maka wajib tertakluk pada hukum faraid. Telefon bimbit contoh, arwah ayah meninggal, ini telefon bimbitnya. Ada 2 orang anak, seorang lelaki, seorang perempuan.
Harga RM300. Bermakna nilai untuk anak lelaki 200. Bahagian untuk anak perempuan 100. Tak boleh anak lelaki yang dia senyap-senyap. Dia kena maklum dengan adik atau kakak dia. Kak, ini telefon Abu Hurairah, boleh tak saya nak? Kakak kata, berapa harganya 300? Dan kakak ada 100 tu tak boleh ambil. Selesai. Ada tak harus. Apa kata tak harus? Melepaskan hak. Sama ada melepaskan sebahagian atau melepaskan keseluruhan. Sama ada melepaskan itu dengan imbal balik atau dengan imbal. Contoh, okey, tak apalah. Bahagian kakak 1/3, nilainya 100, kalau kau nak boleh bayar kakak 100. Tak harus juga melepaskan hak pusaka tadi kepada adik lelakinya. Kharaja, kata asal daripada takharuj. Apa maksud kharaja? Keluar. Perbuatan keluar mesti didahului dengan perbuatan masuk. Kita jumpa kawan kita baru datang ke masjid, jumpa dia dari mana? Dari masjid, baru keluar masjid. Jadi tak jadi. Melainkan kita nampak dia keluar masjid, jumpa kat tangga, dari mana? Baru keluar masjid. Betul lah. Maknanya perbuatan keluar itu mesti didahului masuk. Sama juga kaedah takharuj, nak keluar, tak nak pilih tentang faraid, tak nak pilih cara membahagikan faraid, boleh dengan cara masuk dulu faraid. Bagaimana caranya? Tahu bahagian masing-masing di kalangan ahli waris dan faham berapa bahagian masing-masing. Sebab ada harta yang dia faham, ada harta yang dia tak faham. Tanah contohnya, nilainya tinggi, dekat situ mungkin ada yang tak bertakarus dengan imbal balik. Telefon nilainya rendah, mungkin di kalangan ahli waris kata tak apalah, mungkin bilang bahagian aku sikit dia, 100 ringgit dia mungkin tak ada masalah. Semuanya itu menjadi syarat untuk bertakarus. Wallahu a'lam. Dan jawapan daripada seorang Bengkulu mungkin tak faham. Kampung walaupun apa dah seperti ini kita tak tahu. Tapi saya terlalu istiqah. Tak apa apa saya tak tahu. Kalau bukan perempuan, orang ini seperti mana yang saya cakap, kena letak depan tengok faraid baru boleh buat keputusan. Nak lari daripada bahagian kamu mesti berdasarkan konsep al-Quran. Ini termasuk juga perempuan. Biasa dalam masyarakat kita nak sedekahkan barang-barang. Contoh, cantik kita, kursi bodoh, bukan mungkin kita nak sedekah kepada kebajikan. Kalau itu adalah usaha perempuan, kita tanya juga pada suara-suara. Kalau tak sedekah tersebut, boleh berlaku haram. Boleh kata betul tak sedekah? Boleh kata haram. Kalau sedekah bukan usaha Allah, tak betul izin pada suara-suara. Tidak kira yang pertama itu seperti itu. Tahu undang-undang, tapi tak benda-benda kecil. Bagi Allah, subah Allah, disedekahkan dalam izin waris, takut gantung haram. Mana? InsyaAllah. Jadi juga kembali kepada saya soalan yang kita mungkin perlu detailkan sikit. Sebab kadang-kadang orang tak sedang ni. Tak sendiri macam mana? Dia ingat dia dapat satu. Tengok-tengok bila ditenangkan balik, nah, aku tak dapat sesin. Benar satu kisah besar, dia ni beri bawa dia punya anak saudara semua untuk uruskan usaha. Dalam satu kes semacam terlapis. Bila jumpa gawai, saya tengok dia berbincang, Pak Cik ni seolah-olah berduka. Muka dia berduka. Saya kata, Pak Cik kenapa ni Pak Cik? Pak Cik ingat Pak Cik dapat badan sangat banyak. Rupanya pegawai kakak. Pak Cik tak dapat apa pun sebab Pak Cik mati di awal daripada nenek. Soal ini Ustaz pagi dalam kasih Ustaz ni, siapa sebenarnya wali-wali yang layak dan mungkin mencipta sedikit syarat seseorang waris boleh datang supaya mungkin perempuan kita di sebelum membuat keputusan dan sebagainya, kita tahu kita dia ada orang atau tidak untuk membincangkan keputusan presiden. InsyaAllah keputusan presiden. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Ni.
Yang pertama ribut. Yang pertama masyarakat penegahan jemaah yang ahli waris yang tertegah daripada menerima pusaka dan guru. Yang pertama dia membunuh. Dia membunuh waris dia, waris membunuh pemilik harta. Anak membunuh ayah dia. Walaupun anak itu bukan ahli waris, tapi sebabkan dia membunuh ayah itu, maka dia terhalang mendapatkan pusaka. Adanya anak itu seolah-olah dia tidak ada. Macam dia kata. Yang pertama, yang kedua berbeza agama. Berbeza agama atau berbeda dengan Islam. Yang berbeza agama itu dia terhalang daripada menerima pusaka pada dua pihak. Maksudnya kalau ayah meninggal, dia dapat pusaka. Begitu juga kalau dia meninggal, ayah dia pun tidak mendapatkan pusaka. Maknanya kalau Islam berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yarithul muslimal kafiru, la yarithul muslimul kafira, wa la yarithul kafirul muslimah. Allah tidak mewarisi orang muslim itu akan orang kafir, dan orang kafir itu tidak mewarisi akan orang Islam. Dua terangkan dan menurutkan. Islam tiga kan. Jadi pertama yang ketiga itu iaitu bagian hamba. Yang mana sekarang kita tak ada hamba, itu tinggal dua je lah, iaitu yang membunuh dan juga yang berbeza. Dalam mazhab kita Syafi'i, pembunuhan secara mutlak, apa jenis pembunuhan menyebabkan seseorang itu tidak mendapat harta pusaka. Dan contohnya pembunuhan tanpa sengaja. Contoh macam mana Ustaz? Aksiden kan? Suami bawa kereta dari sini, kemudian menyebabkan kecuaian suami itu berlaku kemalangan, menyebabkan istrinya meninggal dunia. Maka suami itu terhalang daripada mendapat pusaka isteri. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Kalau tuan-tuan perempuan hati-hatilah bawa kereta. Bawahnya bawa kereta, hati-hati pasangan kita, hati-hati bawa kereta. Baik. Tapi kalau kemalangan berpunca daripada pihak yang lain, dan sebagainya, itu tidak menghalang daripada mewarisi harta si mati. Baik, selain daripada itu, ahli waris akan dapat harta pusaka. Maksudnya, selain daripada dua ni, contohnya ahli waris itu seorang anak yang tidak waras. Waris itu tidak waras, dia dapat pusaka, tapi dia Ustaz, dia tak kira dia berhak. Harta si mati banyak, ada 5 juta. Dia anak tunggal seorang, tetapi anak itu berwaras. Jadi semua harta itu akan daripada diberikan macam itu, dia memiliki, tapi pengurusan itu kita letakkan kepada amanah dan kita bagi 5 juta pada dia. Dia berhak. Mana-mana pun dia berhak. Dia tidak waras, dia anak-anak harta ahli waris yang berada dalam kandungan pun berhak. Suami meninggal dunia, anak isteri dalam kandungan, anak dalam kandungan itu boleh dapat pusaka dengan syarat-syarat tertentu. Dengan syarat-syarat tertentu. Baik, Tapi Ustaz, ya. kata yang dibagi benar. Dia kata budak-budak kecil tak ada 3 lebih. So, kita macam mana nak bersih kita tak? Boleh bagi syarat wajib. Oh, tak boleh. Dia cakap kita kena. Macam mana alasan kalau kita nak bagi budak ni kecil lagi, kalau kita bagi ke dia, pandai pun urus duit. Apa kita lah, kami ni tahu uruskan. Kau memang tahu urus. Betul. Tapi untuk dia sendiri lah, nak punya apa yang disutakan, nak bagi pada tak. Termasuk juga ahli waris yang berhak adalah ahli waris ketika dalam hukum ahli waris yang tertentu. Yang ada anak dalam tertentu dia berhak dapat pusaka. Bukan dengan sebab dia dalam harta itu tertentu memang jelas perbuatan itu adalah haram. Sebab dia itu ahli waris. Dan dia bukan diri yang kedua, yang penegahan membunuh dan juga berbeza agama. Dia tetap mendapat harta pusaka. Anak seperti mana? Anak seperti tikam Ustaz. Atau termasuk gaduh dengan ayah, terus keluar dari rumah, tak balik balik dalam sekolah. Kemudian dia meninggal, dia dapat Ustaz. Dia dapat Ustaz. Dia dapat. Dengan syarat, kalau yang meninggal itu, dia hidup. Tapi syarat bahawa dia terdapat
ketika si mati itu meninggal dunia, dia masih hidup. Dia masih hidup. Kalau dia meninggal dunia macam saja tadi, memang kita dapat. Dia lentang mati. Bukan masalah dia tidak ada. Jadi kadang-kadang orang faham ahli waris itu tidak ada. Contoh tidak ada langsung. Tak kira yang tidak ada. Masuk tidak ada dekat sini pun. Yang pertama memang tak ada. Yang memang tak ada. Memang tak ada kenapa. Yang kedua dia memilih. Dia ada. Tapi kemudian dia meninggal dunia. Tidak ada. Kadang-kadang banyak ada pun. Walaupun jaminan tidak ada juga. Yang kedua. Yang pertama memang dia jadi. Tidak dilahirkan. Yang kedua maksudnya dia dilahirkan dia hidup. Tapi dia meninggal sebelum mati. Dia meninggal sebelum mati. Kalau meninggal selepas mati dapatlah. Kalau meninggal selepas mati tak dapat. Sebab ketika si mati meninggal dia masih hidup. Walaupun jarak antara si kematian pertama dengan kematian kedua, walaupun jarak sekejap saja. Contoh suami kemalangan, semua isteri kemalangan dan lain dalam kategori. Belum suami meninggal, suami meninggal. Kemudian ada kemudian terselang beberapa minit atau beberapa saat isteri meninggal dunia. Ketika suami meninggal dunia, isteri tak isteri dapat bahagia. Bukan masuk musafir itu bukan masuk kita serahkan kepada ahli waris, barulah dia dapat. Dia telah dapat hak dia ketika si mati itu meninggal. Dah ada hak dia. Kemudian isteri meninggal, maka hak yang didapatkan suami 1/8 diusahakan oleh waris-waris yang lain. Itu sebabnya walaupun kita belajar tentang ilmu faraid, sebenarnya dia tarik banyak ilmu sana. Contohnya berkaitan dengan forensik kematian. Tuan-tuan perempuan, contohlah berlaku kemalangan depan mata kita. Itu orang yang pertama menjadi saksi. Dan kita memang ada 2 kematian. Dan saksi yang pertama, kita melihat kematian tersebut yang pertama driver mati, suami. Kemudian yang kedua isteri. Maka pada ketika itu kita kena maklumkan kepada pihak berkuasa, pihak polis bahawa yang pertama adalah suami. Kematian yang pertama suami, yang kedua adalah isteri. Sebab dia pun kaitan dengan pusaka. Sebab pusaka ini, kalau kematian yang betul-betul kematian ini, dia akan ada 3 cara. Yang pertama, kalau suami mati itu, kemudian isteri meninggal, suami tak dapat pusaka isteri. Sebab suami mati dulu. Kemudian isteri dapat pusaka suami. Kalau isteri meninggal dulu, barulah suami. Isteri tak dapat pusaka suami. Sebab dia dulu suami dapat pusaka isteri. Dan yang ketiga, mati serentak. Kalau mati serentak, ataupun kita tak tahu yang mana mati dulu, suku ini tak tahu masa serentak masa mati dulu, maka hukum dia mereka berdua tidak mewarisi antara satu sama lain. Berkaitan dengan kematian dan kehidupan, tapi berkait dengan harta pusaka. Jadi kalau kita disaksi yang pertama, bertanggungjawab kita. Sebab kalau kita tak bertanggungjawab, habis harta pusaka kita tak boleh bahagia pun. Dapatnya kami itu mungkin cara yang tidak tepat. Punca dia, tak tahu siapa yang mati. Tak ada saksi. Asalnya ada, tapi kita tak tahu itu. Saya pernah bagi satu ceramah berkaitan dengan faraid IPD Sabah. Tapi saya orang yang saya tu rasa PKP pun. Dan saya mentionkan benda ni. Kita orang polis, kita bertanggungjawab. Kita sebagai yang bertugas pada tempat kejadian ada beberapa kemudian kita kena jujur. Siapa yang begitu? Sebab dia memberi kesan pada satu. Dan itu yang berlaku mati tak ada saksi yang terbang. Mati pukul 10. Jadi, dia punya bahagian pusaka tu dia akan beri tidak polisi pada satu sama lain. Sebab bila mati serentak. Allah. Masih tak? Bila soalan saya tanya, saya tak kisah isteri perempuan. Ada satu kisah ini, kes pusaka di mana anak-anak si mati
dan mak ataupun isteri si bayi. Dia kabur dekat anak lelaki dia sebagai dia. Bang, kau patut berhenti ke situ. Kau patut pindah daripada Johor ke Melaka. Sebab kau esok dapat pusaka lebih bila bapak fikir. Tahu? Alhamdulillah, bapak akan tinggal dulu. Bila dia jumpa dengan saya, dia rujuk kes tu. Saya kata dengan dia, tuan, tanya, bapak mati. Dia macam pelik. Ustaz bergabung. Saya kata, Ustaz, tuan, kalau tuan mati sebelum bapak, tuan tak dapat pusaka. Tahu? Dan dulu dia ceritakan, bila kita uruskan pusaka ikut orang mak dan juga anak isteri dan juga anak-anak perempuan yang lain, bila dah tinggal si bapak si mati, dia cakap dengan dia kata yang disuruh pindah dan disuruh berhenti itu semua. Dia kata, Bang, aku kata kita mati sama lagi. Saya kata, ini satu masalah. Jangan gunakan orang lain sebagai satu perkara untuk lepaskan tempat. Dan pada dalam sama kita tulis juga orang itu untuk meletakkan tempat orang lain sendiri. So, benda kita dah ada. Hanya juga kisahkan saya tadi, kawan saya sendiri, bapak ada balik kampung, jaga anak kita. Tapi bapak dia nak tiba awal dia gantung, dan bila ada ni kan dia tidak dapat, dia dan bapak dia tak dapat siapa, sebab anak masih ada anak-anak lelaki dan anak-anak lain. So, benda ni kita tahu. Takut dalam situasi ini, ada waris yang berlaku. Ada waris yang kata lelaki. Jadi yang dapat berhasil pusaka, sedangkan Allah tak beri kepada dia. So untuk soalan terakhir ini, saya rasa saya berilah peluang dan peluang kepada perempuan satu soalan saja untuk Ustaz Ridwan, sebab saya diamanahkan untuk 6.5 tadi. Kita di 5 minit sekali seorang perlu bangun bagi Ustaz Ridwan satu soalan. InsyaAllah Ustaz Ridwan akan jawab dalam masa ini. InsyaAllah. Soalan yang paling susah. Nah, mungkin kalau tadi lepas teruskan. Kan soalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum masuk. Ceritanya gini tentang flight ini. Sebelum saya ini meninggal, so dengan 4 anak, seorang lelaki, 4 perempuan. Jadi kita ada satu rumah, dan kita buat hibah. Yang rumah tu nama saya, pasal untuk long bed. Jadi bila rumah itu dah selesai, kita buat hibah untuk 4 anak itu. Jadi hak milik bila kita nak dia satu. Adakah itu dibolehkan? Kedua, bila anak-anak kita tengokkan kita nak ekonomi bank Islam yang ada. Bila cek parkir kan hanya ada 100. Adakah itu perlu dipakai? Soalan yang bagus. Cuma saya tadi dipahamkan kepada anak satu lagi. Seorang lagi 40 lagi sebenarnya. Jadi dalam tanah itu, dalam rumah itu, apakah anak itu ada sudah nama-nama di sana? Sampailah satu perempuan. Saya rasa apa hukum boleh tak boleh hukum dia? Sila kita teman-teman dengan kita berada di masyarakat bersama ada juga dan terima kasih ucapkan kepada yang bertanya tadi. Cuma saya ada kepastian dari anaknya 5 orang berapa orang? 4, 1 lelaki, 3 perempuan. Okay. Dia bertanya dia ada rumah dan dihibahkan kepada anak-anak tadi 4 orang secara sama rata. 1 perempuan. Boleh ke tidak? Okey, pertama kita kena bezakan antara 3 perkara.
Tiga perkara antara hibah, wasiat dan juga faraid. Apa dia hibah? Hibah ni pemberian semasa hidup dan bidah milik itu semasa hidup. Apa dia wasiat? Dia cakap masa hidup. Dia mention kematian. Kalau abang mati, ini rumah bagi dekat adik kamu, ini motor bagi dekat paman kamu. Cakap masa hidup, pindah milik selepas mati. Adapun faraid, ianya berlaku selepas kematian. Berbalik soalan tadi, adakah boleh untuk dihibahkan? Jawapannya boleh. Semasa kita hidup, kita nak bagi dekat sesiapa pun hukum harus. Kita nak bagi dekat kawan kita, nak bagi dekat anak kita, nak bagi dekat isteri-isteri kita, contoh. Nak bagi dekat siapa-siapa, sama ada Muslim ataupun bukan Muslim, harus. Cuma dalam bab hibah ini, kata Nabi SAW, dalam hal kita memberikan kepada anak-anak, i'dilu baina abnaikum, i'dilu baina abnaikum, i'dilu baina abnaikum. 3 kali Nabi SAW ulang. Yang bermaksud berlaku adillah. Berlaku adillah kamu dalam urusan memberi kepada anak-anak kamu. Dan memberi di sini bukan bermaksud sama rata. Kalau kita ada anak 2 kan, sekolah rendah, sekolah menengah, kita nak bagi dekat belanja sekolah anak yang sekolah menengah biasa mungkin dalam RM10 sehari. Sebab dia nak kena beli minyak motor, dia pergi naik motor contoh. Kantinnya harga makanan mungkin mahal sikit, RM10. Yang sekolah rendah, kita hantar, kita ambil, kita bagi belanja RM5 sehari. Abang bagi 10, adik bagi RM5. Adil tak kita? Dekat situ kita kena pasti masuk adil tu. Adakah mesti sama rata? Tak. Adil maknanya apa? Meletakkan sesuatu pada tempat. Cuma dalam kaedah hibah disunatkan kata ulama kita berikan mengikut perkiraan faraid. Tetapi harus kalau kita nak bagi sama rata. Tapi kena ingat, dalam keadaan kita nak memberikan itu mesti dalam keadaan kita berlaku adil. I'dilu, satu perintah Nabi SAW supaya kita adil dalam memberikan harta kepada anak-anak. Hukum hibah jadi sah, tetapi perbuatan hibah tadi menjadi haram sekiranya tidak berlaku adil. Contoh yang nak bagi nampak mudah faham. Berniaga, ada orang berniaga dekat luar sikit. Dia berniaga cukup rukunnya, kemudian barangnya halal, kemudian ada ijab kabulnya, sah. Tetapi pada hari Jumaat tengah hari bila ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ketika itu dia wajib berhenti dan masuk ke dalam masjid untuk sama-sama solat Jumaat. Dia berniaga juga. Niaga juga, jual ke orang, mungkin pembeli itu mungkin orang yang bukan Islam dan sebagainya. Hukum jual beli tadi sah atau tidak? Sah. Cukup rukunnya. Tetapi perbuatan dia berniaga tadi haram. Sama juga kaedah hibah tadi. Cukup rukunnya, cukup syaratnya, maka sah hibah tadi menjadi milik pada penerima. Walaupun belum pindah milik. Jadi kita kena ingat. Kadang-kadang ada di kalangan waris kata dia tahu ayah dah bagi tanah dekat abang, tetapi ada dia kata bapa tak tahu. Dalam tulah ni nama ayah lagi. Saya ni adik ni adalah waris abang juga. Adik boleh tuntut dekat pejabat pusaka nanti. Sebab tulah ni masih lagi nama ayah. Dari segi hukum ia dah menjadi milik kepada penerima. Jadi saya nasihatkan, kalau nak buat hibah, kalau nak buat wasiat, pastikan ada hitam putih. Ada hitam putih maknanya ada dokumentasi. Supaya apa? Supaya nanti bisa kata akan datang kita dah meninggal dunia, waris-waris kita berlahir. Mana ada yang bagi kau? Aku tak pernah tahu pun. Sedangkan rukunnya dah cukup, syaratnya dah cukup dan menjadi milik kepada penerima. Ada waris-waris lain pertikaikan. Ini kita kena standby. Dengan dokumentasi tadi, hitam putih tadi, kita kena buat pengesahan di Mahkamah Tinggi Syariah. Dan ini antara peranan
fikih syariah untuk mengesahkan hibah itu sah atau tidak, mengesahkan wasiat, mengesahkan, membicarakan isu tuntutan harta sepencarian, wasiat wajibah dan banyak lagi peranan-peranan mahkamah tinggi syariah. Salah satunya mengesahkan hibah. Kalau kita cakap betul saja, tak ada saksi, tak ada bukti, payahlah sikit nak kena putuskan. Jadi kena ada hitam putih. Atau lebih bagus terus pindah milik isi orang 14 ekor saja. Cuma kadang-kadang kita pun takut. Tinggal aku bagi siasat masih hidup, rumah ni dijual. Jangan nanti aku hidup lagi, aku nak hidup mana? Jadi kadang-kadang kita masih takut nak buat wasiat tak boleh. Sebab syarat wasiat salah satunya bukan kepada ahli waris. Dia nak bagi ke anak-anak tak boleh. Inna Allah qad a'ta kullu dhi haqqin haqqahu fala wasiyata li warithin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah telah memberikan hak warisan kepada ahli-ahlinya. Siapa? Ahli-ahli waris. Isteri dah dapat, anak-anak dah dapat, fala wasiyata li warithin, maka tak boleh lagi berwasiat kepada ahli waris. Jadi juga banyak berlaku di kalangan masyarakat kita. Kalau mak ayah kata rumah ni bagi dengan adik kamu yang bungsu, adik itu waris ke tidak? Waris. Dan kena ada syarat, iaitu kena dapat persetujuan daripada waris-waris yang lain. Dan kena lihat juga waris-waris yang lain itu mukallaf atau tidak. Kalau tidak tak boleh, kita tebus hak dia. Kalau nak juga, ini kena lihat balik rukun dan juga syarat berwasiat tadi. Wasiat dia agak ketat sikit berbanding hibah. Jadi soalan kedua tadi apa cik? 100 pun termasuk dalam harta usaha. Selagi mana ada nilai dan manfaat, maka ia tertakluk pada hukum faraid. Mimma qalla minhu aw kathur, sama ada sedikit atau banyak. Sahabat saya Ustaz Nazmi, beliau merupakan hukum syariah di Melaka. Jadi sebab itu dia kata saya pernah ambil kes apa makna diri seorang berbuat. Dia pernah update status Facebook dia berkenaan tentang tongkis arwah wajib difaraikan. Habis kena letak dia. Kena letak dengan netizen. Sebab ramai di kalangan masyarakat kita tak faham pusaka ni hanya pada harta-harta yang besar saja. Rumah, kereta, tanah. Yang kecil-kecil ni katanya ini bukan pusaka. Maknanya terpulang lah nak jual tu, siapa-siapa nak ambil tak boleh. Memang nanti wa auqatu sama ada sedikit atau banyak nasibah mafruḍah. Semuanya itu adalah ketetapan daripada Allah, kewajiban daripada Allah, bertakluk pada hukum faraid. Selipur je pun selagi mana ada manfaatnya dan ada nilainya, maka tertakluk pada hukum faraid. Nak potong-potong ustaz selipur tu tak, maknanya apa? Kalau seorang waris nak ambil, dia kena faham ada hak waris-waris yang lain. Sekarang sudah kita ada perluasan. Buat satu perluasan, masukkan ahli waris saja. Kadang-kadang mungkin kita selepas panjang ada harta arwah ayah, baru jumpa ayah suruh bawa ambil contoh. Jumpa, ambil gambar, cek masuk dalam perluasan. Ini pusat ayah. Aku nak yang lain setuju tak tadi. Berapa nilai ini? Dia panas kat tu sini, ambil apa? Selesai urusan kita dekat dunia. Tuan-tuan yang berhormati Allah, kalau kita ingkar dalam urusan faraid ini, dalam urusan pelaksanaan faraid ini, sehingga berlakunya hubungan antara kita dengan keluarga kita, adik-beradik, mak ayah, ayah dengan anak menjadi putus silaturahim, kita kena ingat 3 perkara dosa yang kita telah buat secara serentak. Apa dia? Pertama, kita telah ingkar dengan perintah Allah. Yang kedua, kita telah menyusahkan mak ayah kita yang meninggal dunia di dalam kubur. Dahlah waktu kita hidup, waktu dia hidup, kita menyusahkan dia. Semasa mengandungkan kita sakit perutnya, rahimnya sakit, mengandung bambuk dan sebagainya. Nak membesarkan kita, menyusahkan kita pun dah susah. Mati dia, kita susahkan lagi. Bagaimana perasaan dia, perasaan mak ayah kita di dalam kubur bila melihat anak-anak di atas bumi bercakaran, bergantung hanya semata-mata dengan kerana harta pusaka. Dan yang ketiga, dosa memutuskan hubungan silaturahim. Mengeratkan hubungan silaturahim ini pahalanya cukup besar, sehingga boleh memanjangkan umur seseorang. Dan besar juga dosanya bagi orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Hari ini banyak berlaku
bila mana hanya kerana bersatu hubungan adik-beradik yang rendah. Dulu masa mak ayah setiap tahun raya kumpul sekali. Bila mak ayah dah tak ada, yang tu kata, aku patut dapat lebih, aku jaga arwah ayah dulu. Orang tak jatuh tak bagi satu sen pun untuk biayai jaga arwah ayah 25 tahun. Semua aku jaga. Guna duit aku patut dapat lebih. Jadi pun yang lain pula kata, masing-masing guna akal masing-masing. Aku patut dapat lebih, aku patut dapat lebih. Last-last betul lagi, dia tak bergaduh. Tak bertemu siapa, 5 tahun tak pernah berjumpa. Alhamdulillah dari Allah Ta'ala. Jazakumullah khairan. Ustaz, jawapan yang sangat padat. Saya soalan dapat dijawab dengan baik, walaupun tak apa terlebih masa itu. Sebagai dosa bengkas daripada saya, sebagai sedikit tak bengkas dari dosa kan, tapi dalam bagi saya sikit awal faraid ini bulat-bulat perintah daripada Allah SWT. Walaupun apa yang berlaku sekeliling ayah tak pernah jaga anak, suami jadi tak berjawab, isteri tak reti sangat jaga supaya betul, anak berharga, anak menunggu, anak USPM, benda sekalipun selagi mana ia tak digantikan oleh syarat, mengatakan dia tak dapat beg, tak dapat apa-apa, ikut je lah. Kemudian adik bang perempuan akan dapat rasa dia, saya sendiri perempuan bergabung dalam lebih 28 tahun uruskan kes satu, mereka sendiri yang tiba akan rasa ifah yang Allah lakukan. Ini pun saja apa yang Allah sampaikan. Kemudian itu saja daripada kami, barisan kaedah fakih daripada Semenanjung ni. Kami ucapkan terima kasih kepada Datuk Masjid Al-Quran atas peluang dan peluang yang diberikan. Dan kami juga minta suara minta maaf ketika kasar bahasa terpunyakkan perasaan perempuan, tertuliskan perasaan perempuan sepanjang forum ini berjalan. Kalau betul tak puas hati, tak boleh maafkan, kita cuba lepas minum, bagi minum, mau itu, okey? Tapi harap tidak belah, ada yang itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Tuhan. Alhamdulillah, diucapkan minta terima kasih kepada adik kita yang sudi berkongsi ilmu faraid pada pagi ini. Alhamdulillah kita dapat bertemu sedikit sebanyak berkenaan ilmu faraid tentang urusan ilmu faraid untuk keluarga kita insyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan kita dapat bersinggungan ataupun insyaAllah jika ada kesempatan dan waktu kita akan bersama-sama lagi insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan dan insyaAllah kita akan sambung kepada faraid ini. InsyaAllah kita akan menjemput lagi lah. Mungkin Ustaz Izzat akan bersama-sama kita di Masjid Daerah Udara pada setiap bulan insyaAllah. Itu sahaja. Ini penghargaan dan terima kasih kepada semua pimpinan. Kita lakukan kita